Jadi hari ini saya nak pesan apa dekat tuan-tuan? Boh untuk tuan-tuan buat balik. Sebab kawan saya Ustaz Rahman, dia pesan dekat saya. Ustaz Rahman dia kata, Ustaz Don, malam ni make sure pesan satu supaya orang boleh buat balik. So, saya pun okey. Apa saya nak pesan dekat tuan-tuan hari ni? Benda paling penting yang makin hilang dalam masyarakat hari ni, yang orang baca hadis ni, orang baca, bukan orang tak baca. Tapi sekali lalu tu rasa macam kita buat tu kena dah. Apa dia? Nabi sebut dalam satu hadis. Ini untuk tuan-tuan dan saya. Saya tak kata saya kata kat tuan-tuan saja, saya kata kat saya juga. Okey, saya kata kat saya. Apa dia? Khairukum khairukum li ahlik wa ana khairukum li ahli. Nabi kata, sebaik-baik kamu adalah orang yang baik dengan ahli keluarga dia, dan aku orang paling baik dengan ahli keluarga aku, kata Nabi. So apa yang saya nak tuan-tuan balik? Hadis ni semua orang selalu dengar betul, tapi izinkan saya minta izin, saya nak hurai ikut yang saya nak hurai macam mana yang saya dengar Habib Ali pesan. Jadi saya nak kata apa kat tuan-tuan? Saya kata macam ni. Saya bagi contoh saya saja, senang lah. Tapi bukan makna saya bagus lah. Saya tak kata saya bagus, dan contoh yang saya bagi ni pun bukanlah nampak saya bagus pun, tak nampak bagus mana pun. Saya bagi contoh senang kat saya sendiri. Apa dia? Saya bercakap dengan tuan-tuan elok ni. Tak betul kalau saya bercakap dengan tuan-tuan elok, tapi saya tak boleh bercakap dengan adik lelaki saya lebih elok daripada yang saya cakap dengan tuan-tuan. Tak betul. Ada something wrong somewhere dengan ini ustaz. Saya lagi ibu-ibu kalau nak menyembang dengan saya, panggil saya, Ustaz Don. Saya berkata, ya Hajah, apa khabar? Saya tanya lagu tu. Kalau saya cakap baik dengan Hajah, saya tak boleh bercakap baik, lebih baik dengan isteri saya yang halal kepada saya. Something wrong somewhere dengan ustaz ni. Pihak ahli jawatan kuasa masjid boleh bercakap elok sesama ahli jawatan kuasa masjid, tetapi tidak boleh bercakap elok dengan ahli rumah tangga sendiri. There's something wrong somewhere. Tuan-tuan jumpa anak-anak kawan tuan-tuan, tuan-tuan kata kat mereka, Allah, budak-budak ni bagus. Allah, anak-anak ni kecil sebenarnya. Tuan-tuan boleh cakap macam tu dengan anak orang lain, tapi tuan-tuan tak boleh cakap lebih baik daripada itu kepada anak sendiri. There's something wrong somewhere. Sebab itu Nabi ajar kita untuk lebih baik kepada ahli keluarga supaya kita baik dengan masyarakat. Bukannya baik dengan masyarakat tapi tak baik dengan ahli keluarga atau lebih kurang. Mana boleh saya, kalau Ustaz Rahman kawan saya telefon saya angkat telefon, Assalamualaikum, my blood, saya kata ni Syah telefon saya kan, saya kata my blood ni kawan-kawan saya kata my blood, darah aku kan, my blood, how are you kan, kita cakap lagu tu. Kalau saya boleh cakap dengan mereka lagu tu, tapi saya tak boleh cakap elok dengan my real blood, adik-beradik saya elok lagu tu, there's something wrong somewhere. Nafsu kita ada masalah. Saya ada kawan-kawan perempuan, saya punya di pejabat ada orang perempuan. Telefon saya, Assalamualaikum Ustaz ni kita punya HR apa, kita punya ni apa, kita punya agreement apa, kita punya ni dengan Astro ke apa. Dia bercakap dengan kita, ya baik ya saya ya okey. Saya boleh cakap baik dengan dia lagu tu. Saya sepatutnya kena cakap 3 kali ganda lebih baik daripada tu dengan isteri saya, sebab dia halal kepada saya. Saya tak boleh buat lagu tu. There's something wrong somewhere. There's something wrong somewhere. Yang ni saya nak tuan-tuan balik ke betul. Kakak-kakak, ibu-ibu, kita boleh bercakap dengan orang-orang lelaki lain elok, tapi kita tak boleh cakap 3 kali lebih elok dengan suami kita. There's something wrong somewhere. Isteri saya boleh bercakap elok dengan doktor-doktor lain di hospital. Isteri saya doktor, boleh cakap elok dengan doktor-doktor lelaki lain, atau dengan patient lelaki dia boleh cakap elok. Dia tak boleh cakap elok 3 kali lebih baik dengan saya, sedangkan saya halal untuk dia. There's something wrong somewhere. Ini sunnah Nabi paling besar sekali yang hari ini makin hilang. Kita dalam Twitter, dalam Facebook, dalam Instagram, dalam apa semua, kita boleh bercakap elok, siap hantar bunga, hantar love kat kawan-kawan kita, support kawan-kawan kita, tepuk tangan, tulis syabas, tahniah apa semua, tapi kita tak boleh buat benda yang sama ke anak-anak kita. Bila mereka mai jumpa kita, budak kecil umur berapa 5 tahun 6 tahun,
boleh lompat daripada satu sofa kepada satu sofa lain. Itu bukan perkara biasa tau bagi mereka. Itu luar biasa. Dia kata apa-apa, tengok, pun dia lompat. Kita pun, okey. Kita dalam Instagram, Facebook siap boleh sokong kawan-kawan. Takkan anak kita tunjuk lagu tu kita okey-okey je. Kita patutnya kata, oi, bagus hang lompat tu, siapa, kita sokong dia. Kalau kita tak boleh buat lagu tu, ada something wrong dekat kita. Apa masalah? Sebab tu Nabi dengan keluarga Nabi, Nabi dengan muslimat. Muslimat mana tak jatuh hati dengan Nabi Muhammad. Tapi dengan isteri Nabi Muhammad, jauh Nabi lebih baik daripada dengan isteri Nabi daripada muslimat yang lain. Dahsyat. Tuan-tuan patut baca cerita macam mana Nabi baik dengan isteri Nabi. Jangan heran macam mana Nabi boleh baik dengan muslimat yang lain. Nabi kan fall in love dengan Nabi punya para sahabat, betul tak? Nabi sayang para sahabat kan, macam blood brother kan. Dan kita tengok Nabi jaga kawan-kawan Nabi kan, siap boleh tebuh Saidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu wa arda, mai daripada Parsi, entah alam mana tak tahu mai Saidina Salman Al-Farisi mai nak beriman dengan Nabi, beriman dengan Nabi dah tapi masih jadi hamba. Nabi boleh pergi tebuh dia dengan 300 batang pokok kurma pasal blood brother Islam sekali. Nabi buat begitu. Jangan tanyalah macam mana kasih sayang Nabi dengan ahli keluarga Nabi. Pakcik Nabi meninggal dunia saja, walaupun orang masih khilaf, tak tahu Islam tak Islam, Abu Talib, betul? Nabi jadi stres, tertekan boy. Tahun tu jadi tahun duka cita. Nabi punya fall in love dengan keluarga. Kita ni kenapa betul? Hari ni kita kena fall in love dengan keluarga kita. Kita kena sayang keluarga kita, sayang isteri kita, sayang suami kita, sayang anak-anak kita lebih daripada orang lain. Sebab apa? Orang lain tu kita nak sayang juga. Jadi kalau kita sayang orang lain 1 kali ganda, keluarga kena 3 kali ganda, 4 kali ganda, 5 kali ganda. Khairukum. Nak tahu siapa yang baik dalam surau kita hari ini? Orang yang paling baik dengan ahli keluarga dia. Khairukum li ahlik wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Sebab tu Nabi paling baik. Mana manusia boleh challenge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Mana buat mai kat saya? Sebab apa? Nabi paling baik dengan ahli keluarga Nabi. Nabi punya rival baik dengan ahli keluarga. Tuan-tuan tahu siapa dia? Ranking nombor 2 bawah Nabi. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dalam Quran ada satu sifat. Allah Taala cerita dekat dalam Quran. Allah biasa gunakan lajak 5 minit. Kayu. Lillahi ta'ala. Kayu. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi Ibrahim duduk tak mana? Langit ke-7. Bukan langit 7 saja. Sandak beribadah di tiang arash. Punya kedudukan tu Maulana kita katakan. Dalam Quran Allah ada sebut satu sifat Nabi Ibrahim yang Allah tak sebut dekat nabi-nabi lain. Allah biasa aja sebut innahu kana siddiqan nabiyya, innahu kana musliman, innahu min ibadina salihin. Adalah Allah Taala sebut kan gelaran-gelaran para anbiya. Tapi ada satu gelaran hanya khas untuk Nabi Ibrahim dalam Quran. Allah kata apa? Wa Ibrahim alladhi waffa. Allah guna perkataan tu. Wa Ibrahim alladhi waffa. Nabi Ibrahim itu sifat dia waffa. Waffa ni sifat apa tuan-tuan? Waffa ni sifat dia. Dia punya kasih sayang tu tiada bertebing. Tiada bertebing. Tu Nabi punya rival. Tapi Nabi boleh potong. Nabi Ibrahim. Tuan-tuan cuba bayang Nabi sayang kat anak Nabi dulu. Nabi sayang kat Siti Fatimah. Maafkan saya. Maaf. Bukan saya nak tuduh, bukan saya nak kata. Cuma nak, orang panggil apa istilah ni? Hits up. Nak bagi macam lagu tu. Apa dia? Nabi semulia-mulia manusia, orang semua berebut cium tangan Nabi. Tapi Nabi jumpa anak perempuan Nabi cium tangannya. Kita ada anak perempuan, kita biasa cium tangan anak perempuan kita. Belum tentu. Nabi punya fall in love dengan keluarga Siti Fatimah radhiyallahu anha wa ardaha. Bila mana Nabi jumpa dia, Nabi duduk dalam rumah, Siti Fatimah masuk aja bagi salam, Nabi bangun, Nabi pergi kat Fatimah, Nabi pegang tangan Fatimah, Nabi cium tangan Fatimah. Tuan-tuan yang mana ada anak perempuan, tuan-tuan patut buat kat anak perempuan, buat yang darjah 1, darjah 2, cium tangan mereka. Pergi sekolah elok-elok, cium tangan mereka. Sebab apa? Tuan-tuan boleh buat sunnah lagu tu. Saya tak boleh, anak saya semua lelaki. Kalau nak buat kena cari mak lain.
Lah, saya tahu. Melawak betul sampai panjang-panjang saya tahu. Anak saya semua jantan. Saya tak boleh buat sunnah tu. Tonton yang mana ada anak perempuan, tonton dapat tu buat. Saya walaupun baca sunnah Nabi, saya tak ada buat. Saya tak ada anak perempuan. Kalau nak ambil umum, cium tangan anak, boleh lah. Tapi nak buat spesifik pada anak perempuan, saya tak ada. Tonton yang mana ada, tonton tak buat, rugi. Tapi kenapa kita tak boleh buat? Sebab kasih sayang tadi tu. Dia belaga angin, orang kata. Dia belaga angin. Jadi tak apa. Hak tu je buah kita nak buat balik malam ni. Salah satu perkara tajuk kita ialah Nabi rahmat pada kita, Nabi rahmat kepada keluarga kita. Sebab apa? Nabi bagi satu kata kunci. Hamba nak tahu siapa yang bagus dalam surau kita hari ni? Orang yang paling baik dengan ahli keluarga. Dia tu yang paling bagus dalam majlis kita hari ni. Kita tak tahu lah siapa dia. Hanya orang-orang yang tahu dia lah. Isteri yang tahu suami yang baik dengan dia, suami yang tahu isteri yang baik dengan dia. Dia itulah orang yang paling baik dalam majlis kita hari ni. Maknanya apa? Balik semua orang kena berbetul. Hak mana tak kena. Jangan duk cakap lebih kurang. Jangan. Nabi, innallaha rifqun yuhibbur rifqah wa yu'ti 'alal unfi ma la yu'ti. Sekali lagi, hadis ni ada dalam hadis akhlak, kitab yang dikarang oleh almarhum Maulana Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu taala. Dalam kitabnya 40 akhlak mulia, dia bubuh apa hadis dia? Hadis kedua, hadis 3, 4, 5 lebih kurang lagu tu dah tak ingatlah hadis nombor apa. Innallaha rifqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-unfi. Allah itu maha lemah lembut. Saya teringat hadis ni pasal tadi saya duduk sekali dengan Cik Man. Cik Man ada baca hadis ni, tapi dia baca bunyi kod lain. Yang tu hadis yang dia rujuk lah, yang saya rujuk yang Syekh Fahmi Zamzamnya, tapi bunyi saya tu lebih kurang sama lah. Apa dia? Innallaha rifqun yuhibbur rifqa. Allah lemah lembut. Allah ni, kalau yang hadis Cik Man baca tadi, Cik Man kata apa? Cik Man kata Allah akan letakkan perkara baik itu pasti pada dia ada lemah lembut. So saya bagi tahu tuan-tuan, orang yang baik dengan ahli keluarga, orang yang paling baik dalam kita hari ini adalah orang yang paling baik dengan keluarga dia. So perkara baik antara apa benda yang paling ada, mesti kena ada lemah lembut. Allah sebut dalam hadis lain, Nabi sebut dalam hadis lain, innallaha rifqun, Allah maha lemah lembut, yuhibbur rifqa. Allah cinta dengan orang siapa yang baik, yang lemah lembut, yang steady, yang bagi kita gentleman. Dia steady lah. Dia tak jenis melompat, dia jenis nak marah orang, nak kata apa ya. Jenis kalau aku ni, Allah kata kat dia I love you. Allah kata kat dia I love you. Wa yuhibbur rifqa wa yu'ti, ini paling penting. Wa yu'ti 'alal unfi ma la wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal unfi. Dan Allah akan bagi kepada orang lemah lembut benda yang dia tak bagi kepada orang yang kasar. Siapa duk buat backing lebih kurang lagu tu, pakat-pakat slow down lah. Dia kata aku tak ni, aku ikut Sayyidina Umar. Jangan. Sayyidina Umar dia jalan satu jalan, setan lari pi jalan lain. Tuan-tuan, kalau kita lalu satu jalan, manusia lari jalan lain, kita faham. Tapi Sayyidina Umar punya level tak boleh masuk akal. Benda yang lari daripada dia benda ghaib. Tuan-tuan boleh faham tak? Dia punya singa dia tu lagu mana? Hak jenis duk mai keluar aura kat badan dia. Dia lalu satu lorong, setan lari lorong lain. Setan lari lorong lain. Makna dia kalau nak kata lagi setan lagi kuat tu. Sayyidina Umar punya, oi, setan punya pang lari. Kita lalu satu jalan berkerumun setan mai. Lepas tu nak abang kata aku ikut Sayyidina Umar. Aku ikutlah, tolong lah, jangan buat lagu tu lah. Malu. Jangan buat lagu tu lah. Tak usah disclaimer kuat sangat lagu tu. Saya memang cakap dengan keluarga saya kasar sikit. Saya ikut Sayyidina Umar. Hang bohong. Tang mana Sayyidina Umar kasar? Abang mai. Sayyidina Umar kasar nak pancung orang yang lawan Nabi saja. Bukan dengan ahli keluarga dia. Cuba baca apa nama manaqib Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ardah masa dia jadi khalifah. 2/3 dunia duduk bawah kaki dia. Gubernur dia mai masuk dalam bilik rumah dia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar jawab salam tu tak bunyi macam selalu. Waalaikumsalam tu dengar macam ai. Awak dengar macam orang duduk kat lantai. Buka selak curtain tu dia Sayyidina Umar duduk baring atas lantai, anak duduk lompat atas perut. Doing. Dia punya gubernur kata, ni humiliate ni tak boleh ni. Hang khalifah kot.
Dia tengok Nabi habaq kat aku, siapa tak sayang orang, Allah tak sayang dia. Dah benar dia habaq kata, aku kalau keluarga aku tengah duk bergelak ke apa, aku sampai keluarga aku senyap jujak, tak bercakap apa. Punya takut dengan aku. Kalau mereka semua tengah ni, mereka tak berani tegur aku. Kalau aku duduk dalam rumah, aku duduk tu, mereka semua pergi duduk jauh, takut. Gah! Esok Sayyidina Umar pecat dia, senang. Pasal apa? Kalau dengan keluarga dia pun dia tak boleh sayang, macam mana dia nak sayang umat? Benar logiknya. Sebab tu siapa yang duk mai duk kata, saya jenis kasar sikit, saya ikut Sayyidina Umar, hang fitnah Sayyidina Umar. Hanya nak buat pala sangat. Hanya nak buat pala sangat. Baca manaqib tu elok-elok. Baca manaqib betul-betul. Sayyidina Umar dia akan buat lagu tu dekat orang yang lawan Rasulullah saja. Rasulullah, saya habiskan dia. Yang tu macam pendekar mustar punya anak buah boleh. Saya habiskan mereka pakcik, silakan. Boleh. Hak tu tak apa. Sebab apa? Main nak lawan. Kalau jenis ahli keluarga tak buat apa pun, dulu kita duduk jaga kesal tu. Tu bukan sunnah Nabi dengan para sahabat khulafa ar-rasyidin, al-mahdiyin. Bukan. Mereka semua baik dengan keluarga mereka. Mereka cakap elok dengan keluarga mereka, dengan anak mereka. Tuan-tuan baca manaqib ni biografi. Baca manaqib mereka dengan anak mereka. Macam mana mereka pegang anak mereka, jalan dengan anak mereka. Sedangkan mereka ni semua ahli syurga tau. Benda tu kita kena ambil. Ini antara yang saya nak pesan malam ni sebagai tajuk Nabi rahmat pada kita. Semoga keluarga kita dilimpahi dengan rahmat dan barakah berpanjangan.